Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung bacaan suratul Baqarah ayat 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan pada bulan yang dihormati, dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini ayat 194 Suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita melalui suatu disiplin kehidupan, iaitu pencerobohan terhadap kemuliaan, sama ada kemuliaan itu pada bulan-bulan tertentu seperti bulan-bulan haram, atau pencabulan terhadap diri manusia, maka Islam mengizinkan membalas pencabulan itu. Baik, dalam kes ayat kita ini, apabila Allah menyebut di pangkal ayat Asy-Syahrul Haramu Bisy-Syahril Haram, bulan haram telah dicabul, maka balas dia juga pencabulannya di bulan haram. Apa ceritanya? Muslimin dan muslimat, apa makna cabul bulan haram, ganggu bulan haram, balas balik bulan haram? Baik, cerita dia patah balik pada tahun ke-6 Hijrah. Patah balik kepada mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bermimpi memakai ihram. Nabi bermimpi mencukur kepalanya. Lalu bila Nabi bangun keesokan harinya, gembiralah Rasulullah. Allah bagi isyarat Nabi boleh masuk Makkah buat umrah. Kena balik cerita tu dulu, baru nampak bulan haram tu. Beritahulah sahabat, gembira, seronok, 1000 lebih berimpun. Lalu bergerak tahun 6 Hijrah, bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah adalah bulan haram. Ingat, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini dia panggil arba'ata, 4 bulan hurum, 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum, 4 bulan-bulan haram. Baik, Nabi bergerak sampai ke Bir Ali, ambillah miqat umrah di Zulhulaifah. Miqat bagi ahlul Madinah adalah Zulhulaifah, atau dia panggil Abyar Ali, atau dipanggil Masjid Miqat sekarang ini. 10 kilometer daripada bandar Madinah. Kita kena berhenti, kena berniat umrah di situ.
atau berniat haji. Sekejap lagi saya sentuh sikit, ada kaitan dengan ayat ni. Selesai niat umrah, Nabi bergerak. Ringkas, Nabi tertahan di Hudaibiyah. Kita kena baca di situ. So Nabi telah dilarang untuk memasuki kota Makkah. Nabi tidak dibenarkan untuk masuk ke Makkah pada tahun itu. Lalu termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Saya tak mau bahas Hudaibiyah. Saya nak cerita bulan haram, cabul, balas balik pun bulan haram. Hukum dia begitu. Baik. Lalu Nabi tertahan. Kan Nabi tak boleh menunaikan umrah. Tertahan di miqat, di kawasan Hudaibiyah. Nabi dah niat umrah belum? Dah. Mana niat dia dengan sahabat? Di Zulhulaifah, di Abiyar Ali, di Madinah. Niat dah. So terhalang. Maka bila terhalang, datanglah hukum lain. Dia panggil kena bayar dam. Dam itu dia panggil dam ihsar. Nanti kita akan belajar dam ihsar pada ayat 196 Al-Baqarah. 2 ayat lagi insya-Allah. 2 ayat lagi kita akan belajar dam ihsar. Tapi tak tahu bila lah. Besok dah start kena kurung. Kan? Besok dah berkurung, jam buat lagu mana? Tu tak tahu, tah 2 minggu, tah tambah lagi. Kita pun tak tahu apa nak jadi. Serah ke Allah, minta dengan Allah yang terbaik. Kalau ada rezeki, kita jumpa bulan depan. Kalau tak menyambunglah PKP ni, saya cuba nanti sampai pada ayat 196. Nanti kita belajar dam ihsar. Kalau tak sampai juga, lepas raya jawab dia. Baik. So Nabi tertahan. Soal dia sekarang, siapa yang larang Nabi jangan masuk Makkah? Abu Sufyan, kepimpinan Makkah. Abu Sufyan waktu tu masih kafir. Baik. Tahun tu Nabi hijrah, bulannya Zulqa'dah, bulan haram. Baik. Sekarang siapa yang cabul bulan haram ni? Abu Sufyan. Abu Sufyan lah yang mencabul kehormatan bulan haram dengan melarang Nabi daripada masuk Makkah. Sedangkan Abu Sufyan tahu, apatah lagi Rasulullah, bulan haram tak boleh perang, tak boleh gaduh. Semua tahu. Nabi datang pakai ihram, pedang duk dalam sarung. Adat orang Arab, pedang duk dalam sarung, aman. Aman, tak mau gaduh. Pedang dalam sarung, silang kaki, balai rokok, lagi aman. Kan? Tu lagi aman. Memang tak perang punya, kongsi rokok. Tuan-tuan muslimat, sekarang siapa cabul? Abu Sufyan. Baik. Maka inilah maksud ayat. Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Cabul bulan haram, balas pun bulan haram. Apa makna balas bulan haram? Maka Rasulullah datang balik tahun depan, kan suruh balik. Suruh balik. Wah, dah dekat dah Hudaibiyah, 21-22 kilometer aja daripada Makkah. Kan jauh mana dah. Saidina Umar dah naik angin dah, nak dirembatnya semua. Suruh balik. Nabi akur perjanjian Hudaibiyah, Nabi akur. Dan antara isi Hudaibiyah ialah Muhammad dan orang Madinah boleh datang umrah tahun depan. Tahun ni balik.
Nah, suruh balik tu Abu Sufyan mencabuli bulan haram. Datang tahun depan tu Nabi balas balik bulan haram. Tu maksud dia. Bila Nabi datang tahun depan, tahun 7 Hijrah, Nabi datang bulan Zulqaidah, 6 Hijrah Zulqaidah, Nabi ditahan, suruh balik. 7 Hijrah bulan haram Zulqaidah juga Nabi perform umrah. Itulah maksud cabul bulan haram, balas balik bulan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut umrah Rasulullah, ini nak kena perinci sikit, dan nanti saya patah balik umrah qada Nabi itu. Saya patah balik ujung nanti. Baik. Bila kita sebut umrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup Nabi melakukan umrah sebanyak 4 kali. 4 kali sepanjang Nabi hidup 63 tahun usia Nabi melakukan umrah 4 kali, dan Nabi melaksanakan haji sekali. Kenapa haji sekali? Sebab Nabi nak ajar hukum cukup sekali seumur hidup. Lepas dah kamu punya tanggungjawab hutang dengan Allah, selesai. Manis tata'tum, bagi siapa yang mampu. Hak tak mampu duk diam-diam, Allah tak hukum. Hak mampu jaga. Baik. 4 kali umrah. Kenapa? Sebab 4 kali umrah ni berkait dengan peristiwa-peristiwa. Baik. Pertama, umrah Nabi yang pertama adalah yang kita sebut tadilah. Hak yang Nabi miqat di Zulhulaifah, lepas tu tertahan di Hudaibiyah. Ulama membahaskan itu dikira umrah nombor 1 Nabi tahun 6 Hijrah. Sayyidina Umar marah waktu nak balik. Waktu dah bayar dam ihsar. Apa dia dam ihsar? Nanti kita bahas 196 Al-Baqarah. Dam banyak jenis. Tolak dam haji, yang tu tak masuk buku. Apa maksud bila kata balik Omar marah? Tengok, Omar kata, ya Rasulullah, tidakkah kita ni di pihak yang benar? Nabi kata, ya. Tu balik buat apa? Dia mula keluar tanduk dia ni angin. Dia cukup marah. Omar tu yang Nabi pernah sebut dalam hadis sahih. Sekiranya Omar berjalan di suatu lorong, tiba-tiba syaitan pun nak lalu lorong itu, maka kata Nabi, hadis ini sahih, Nabi kata syaitan akan lari lintang pukang. Tak sanggup. Persoalannya, limadha? Kenapa? Why? Kenapa? Limadha? Kenapa? Nampak Umar lari. Kenapa? Nabi sebut sebab Umar dia garang. Umar dia tegas, dia garang, sampai setan pun satgi aku berselisih, dia nampak aku, dia pelempang aku, nyaya punya cerita. Tu kata Umar Al-Khattab. Bayang Nabi nak habaq dia punya garang, sampai setan pun lari. Takut makan penampar dia. Sampai tahap tu kita setan kencing telinga kita subuh pukul 8. Kan hadis, setan kencing ke telinga sedap-sedap pukul 9 subuh gajah. Mampus kita. Omar, setan tak sanggup, kata Nabi, sebab dia garang, dia tegas. Tu dia Omar. Nabi kata, Omar, aku nak tanya,
adakah Allah bagi tahu aku kita masuk tahun ni? Kita boleh masuk tahun ni? Umar kata tak. Sabarlah. Allah tak kata pun masuk tahun ni. Tapi Allah hiburkan Nabi dengan Allah menurunkan ayat, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. 27 Al-Fatah, 26 atau 27 surah Al-Fatah. Kata Allah, dan demi sesungguhnya Allah telah membenarkan mimpi kamu, mimpi Nabi itu, bahawa kamu la tadkhulunnal masjidal harama, kamu akan masuk Masjidil Haram, insya-Allah kamu akan masuk dengan kehendak Allah, aminin, kamu masuk tu aman, tenang, damai, muhalliqina ru'usakum, kamu akan mencukur kepala kamu, wa muqassirin, dan kamu akan menggunting rambut kamu, maknanya tahallul. Ayat tu kata ulama berkait dengan Fathul Makkah. Akhirnya masuk juga Makkah, ambil terus. Sabar. Umar pun dia tak kata apa. Tu dia duduk. Maka umrah pertama dikira yang pertama tu 6 Hijrah tu, yang berlaku Hudaibiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, umrah tahun 7 Hijrah yang Nabi balik yang kita nak sembang ni, yang dipanggil Umratul Qadha, umrah qadha. Sekejap lagi saya sembang lain. Umrah qadha ni ada hukum ittiba'. Ma makna ittiba'? Bagi muslimin buka bahu sebelah kanan waktu tawaf. Sekejap lagi saya nak sembang yang tu. Baik. Umrah kedua apa dia? Umratul Qadha. Yang Nabi balik ni. Yang Nabi pi balik tahun 7 Hijrah bulan Zulqaidah. Yang Nabi terhalang 6 Hijrah Zulqaidah. Nabi balik bulan haram juga Zulqaidah tahun 7 Hijrah. Dia panggil umrah Al-Qadha, umrah qadha. Kejap lagi saya hurai panjang sikit. Saya nak habiskan dulu 4 jenis umrah Nabi. 2. Yang ketiga, umrah Rasulullah selepas perang Hunain. Perang Hunain, Nabi melaksanakan umrah selepas perang Hunain. Perang Hunain berlaku di bulan Ramadan. Maka Nabi mengambil miqat umrahnya di Ja'ranah. Siapa biasa ke Makkah akan sekali kita akan bawa jamaah dalam package, sama ada haji atau umrah, pergi buat umrah, ambil miqat di Masjid Ja'ranah. Boleh baca Ja'ranah, boleh baca juga Ja'ranah. Siapa biasa pergi, nampaklah saya sebut ni. Siapa belum pergi, didoakan sampai amin ya rabbal alamin. Ambil miqat di situ 27 km daripada kota Makkah. So selesai perang Hunain, Nabi melakukan umrah. Lalu Nabi ambil miqat di mana? Di Ja'ranah. Sebab itu dalam mazhab Asy-Syafi'i, miqat untuk yang mengerjakan umrah bagi ahlul Makkah, macam kita duduk hotel Makkah 10 hari ke 7 hari ke, kalau haji panjang lagi lah. So kita nak buat umrah, kita nak buat umrah, maka miqat paling afdal dalam mazhab Asy-Syafi'i ialah Ja'ranah.
Kenapa? Sebab Rasulullah ambil miqat di Ja'ranah. Kita selalu ambil miqat mana? Tanaim. Masjid Sayyidatina Aisyah. Boleh tak? Boleh. Sebab Aisyah isteri Rasulullah, maka dia tetap jadi hukum. Boleh. 6 kilometer daripada kota Makkah, sempadan halal dan haram. Kita masuk tu pagat polis, belah kiri Masjid Tanaim. So kita masuk tu bahagian depan mimbar dia, mihrab Masjid Tanaim, dan lebih kurang 3 atau 4 saf ke belakang adalah tanah haram. Saya kena sebut dan saya selalu sebut benda ni. Kenapa? Sebab dibimbangi jamaah niat umrah di kawasan mihrab masjid. Itu tanah haram, tak boleh. Niat mesti tanah halal. Cuma jangan bimbang, di sebelah kiri, wing kiri masjid Sayyidatina Aisyah, dia ada batu sempadan. Tengok elok-elok. Dia ada batu, dia tulis situ haram, dia tulis sini halal. Tak ada sunat, tak ada makruh. Macam duduk cari. Abang jangan duduk cari, lepas tu duduk sembang. Hai, Makkah ni 2 hukum je kah? Sunat tak ada kah? Makruh tak ada kah? Nak kena penyepak dengan Pak Arab, buatlah. Makna dia nak tunjuk hampa nak niat umrah, niat di tanah halal. Dia ada sempadan dia di luar masjid belah kiri, dekat tepi toilet tu. Dia tunjuk haram tu, lebih kurang saf nombor 3 tak silap saya, membawa ke mihrab. Yang tu tanah haram. Yang tu straight dengan pagat polis tu. Masuk polis tu kira tanah haram lah. Orang kafir tak boleh masuk. Tu dia duduk. Maka kita pun ambil lah miqat di Masjid Tanaim, 6 kilometer daripada Makkah. Nabi pernah tak? Tak pernah. Nabi Ja'ranah. Habis kita buat Aisyah. Aisyah siapa? Mak kita, ibu kita. Aisyah siapa? Isteri Rasulullah. Maka isteri Nabi juga mengajar hukum. Boleh buat. Tu yang kita ambil miqat di Tanaim. Paling afdal Ja'ranah. Kenapa? Nabi pergi situ. Tu hukum. Baik. 3. Dan yang keempat adalah umrah Nabi ketika melaksanakan haji. Dan disebut Rasulullah melaksanakan haji qiran. Ingat ya, 4 kali umrah. Last umrah Nabi ialah dalam musim haji, dan disebut Nabi melaksanakan haji qiran. Baik, ringkas. Sekejap lagi saya patah balik umrah qadha. Haji ada 3 tu. Ringkas. Pertama kita panggil ifrad. Kedua kita panggil tamattu'. Bukan tomato, tamattu'. Dengan tomato tamattu'. 3 qiran, bukan karan. Dengan lu cakap haji karan qiran. Baik, 3 jenis haji ni tuan-tuan pilihlah dengan kesesuaian tuan-tuan. Orang selalu tanya saya, Ustaz, pengalaman bawa jemaah haji? Ya. Mana haji paling baik? Saya kata mana yang sesuai untuk awak. Itulah. Awak rasa selesa ifrad, dipersilakan. Awak rasa tamattu' selesa, sila. Awak rasa qiran, nak buat qiran. Sekejap lagi saya sentuh. Qiran ni dia special sikit, macam Nabi buat. Baik, bila kata ifrad, kamu berniat untuk menunaikan haji di bulan haji. Bila bulan haji, nanti sampai ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Nanti saya bahas di situ 197 ke depan nanti ayat. Baik, bila bulan haji,
Masuk saja bulan haji, senanglah cerita. 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Sampai 13 Zulhijjah, maaf. 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah. Itulah yang dipanggil bulan-bulan haji. Masa mengerjakan haji. Masuk air raya puasa tu 1 Syawal tu, kira bulan haji dah. Jadi, barang siapa yang pergi ke Makkah sepanjang waktu itu, bermula 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah, lalu dia pergi berniat haji, dia mandi, dia pakai pakaian ihram dia, kemudian setelah dia pakai pakaian ihram, dia solat sunat 2 rakaat solat sunat ihram, kemudian dia berniat, sahaja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya kerana Allah. Tu lafaz dia lah. Niat macam-macam, fahamlah. Mana dia niat tu? Kalau dia di Madinah, Bir Ali lah. Dia pun niat haji, bulan haji. Maka sampailah di Makkah. Kalau dia pergi Madinah dulu, kalau dia daripada KL ke Makkah dulu, turun Jeddah, maka dia mesti berniat di Qarnun Manazil kalau dia nak buat ifrad. Atau kalau dia buat umrah, dia buat umrah dulu, dia masuk Makkah, dia mesti niat di Qarnun Manazil. Pilot akan umum beritahu. Tu hukum. Ni dia mai pada Madinah, dia pun niat haji. Sampai Makkah, dia tak boleh buat umrah sebab dia dah niat haji. Tu dia panggil ifrad. So apa dia buat? Pertama, dia terus tawaf qudum, tawaf selamat datang. Hukum dia sunat. Saya pernah bimbing 203 jamaah haji, kami semua ifrad. Alhamdulillah, kami semua buat ifrad. Sampai di Makkah, saya tanya jamaah, siapa yang dah letak beg semua, dah makan, turun di lobi, saya briefing, siapa yang nak tawaf qudum, jom saya tunjuk jalan, lorong nak pi Kaabah. 203 orang termasuk saya, tolak saya 202 orang jamaah. Yang angkat tangan nak tawaf qudum 2 orang lah. 200 lagi lena nak tidur, penat, letih. Tak apa, tak paksa, sunat. Tapi ada untung orang tawaf qudum 2 orang. 2 orang ni dua-dua doktor pakar. Anak murid saya di Subang, dua-dua doktor pakar. Doktor nak buat? Ya, baik, ikut saya tunjuk. Aku tolong tunjuk lah, aku pembatas balik. Kita pun lena, tak larat. Tolong tunjuk jalannya. Dia tak pernah pergi umrah, dua-dua doktor ni tak pernah pergi umrah, so saya kena tunjuk lorong-lorong dia. Doktor nampak pintu tu, masuk situ. Tu nampak Kaabah, tawaf lah. Tawaf qudum, tawaf selamat datang. Hukum dia sunat untuk orang ifrad dan qiran. Sekejap lagi kita tengok qiran. Habis dia tawaf 7 keliling, dia boleh terus menuju Bukit Safa yang ifrad ni, dan dia boleh sa'i haji. Nampak tak untung dia? Dia tak pergi Arafah lagi, tapi dia dah siap dah sa'i haji dia. Itu untung ifrad. Dia pun sa'i haji, niat di Bukit Safa, aku menunaikan sa'i 7 kali ulang-alik Safa Marwah, sa'i haji. Habis Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, penghabis mesti Marwah. Nombor 7 Marwah. Sampai Marwah jangan gunting, jangan tahallul, balik hotel. Maka dia pun berihram dengan pakaian ihram dia, menanti hari wukuf. Katalah antara hari itu dengan wukuf 3 minggu. 3 minggulah pakai ihram. Itu dia penangan haji ifrad.
Janggut tak boleh usik apa pun. Macam Piramli ibu mertuaku hak duk bawah kolong rumah tu kan, Piramli Fras kan, janggut dia dah buta kan. Pak Ali mai tuntut sewa rumah. Kan, hampa tak tengok aku seorang je, hampa wali semua wirid. Kan, muka tu memang tak semenggah lah dalam ihram. Tak boleh cabut bulu-bulu badan, pakaian tak boleh pakai wangi-wangian. Kita dalam pakaian ihram tu, muslimat dalam ihram, muslimat dalam pantang larang ihram. Kita memakai pakaian ihram dan berihram sekali. Hukum 13 tu. Muslimat tak apa, dia boleh pakai berjahit. Dia pakailah t-shirt dia tidur malam, dia pakailah kain sarung dia apa semua. Dia tak apa, kita tak boleh. Tapi mereka tetap dalam ihram. Begitu. Larangan pakaian berjahit bagi lelaki. Baik. Habis masuk wukuf 8 Zulhijjah, bergeraklah ke Arafah. Ifrat ni 3 minggu duduk dalam ihram ni, tidur ihram, jangan pi lurui bendui, mandi pun pakai ihram tu, lurui bendui wal tulul. Semua mengaji tak mau isak okok kuat jenis tu lah. Bawa masalah sungguh. Dia pergi mandi dengan kain ihram tu. Seksi keluar bilik air tu. 18XX. Mampu cari pasai semua. Lurus bendui. Sampai Arafah. Wukuf. Bergerak Muzdalifah. Kutip batu. Tunggu bah. Pi Mina. Sampai Mina. 3 pagi kita bergerak. Jamratul Aqabah. Lontar 7 biji untuk tahallul awal. Buka pakaian ihram. Kita pun boleh dah pakai berjahit. Habis semua melontar 3 jamarat, kita pun balik Makkah. Maka kita pun orang ifrat ni tawaf ifadah, tawaf rukun, tawaf haji. Tadi dia tawaf kudum, selamat datang. Dia pun tawaf lah 7 kali. Tawaf rukun dia panggil ifadah. Selesai 7 kali dia tawaf, kalaulah dia sudah sa'i haji hari tu, waktu dia buat tawaf kudum tu, kan dia sa'i haji, dia dah buat dah, tak payah tawaf je. Tawaf 7 pusingan selesai, jadilah dia tahallul sani, bagi dia tahallul kedua, selesailah kerja haji dia komplit. Tak payah sa'i dah, anda sa'i hari tu hang sampai. Itu untungnya ifrat. 2-3 hari kemudian dia pun nak buat umrah, nak balik katalah minggu depan, ada lagi 4 hari di Makkah, dia pun nak buat umrah, dia pun mandi sunat ihram di hotel, pakai pakaian ihram, pergilah Tanaim, niatlah umrah, patah balik, tawaf, sa'i umrah dan gunting. Selesai, kena buat sekali, kena buat. Itulah ifrat. Tak ada kena dam. Selamat 650 rial seekor kambing. Lah 700, 800, mahal lah kambing lah. 1. 2. Haji tamattu'. Haji tamattu' 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah. Dia sampai ke Madinah 8 hari. Lepas tu nak masuk Makkah musim haji, dia pun pakai pakaian ihram sampai Bir Ali, Zulhulaifah, dia pun solat sunat ihram lalu berniat umrah. Tadi niat haji ifrat, dia pun niat umrah. Bulan tu bulan haji, maka dia melakukan umrah di bulan haji. Jawab dia tamattu'. Tamattu' makna bersenang-senang, iaitu engkau bersenang-senang di bulan haji. Dia pun niat umrah, naik bas sampai hotel malam, lepas tu dia buat umrah.
Dia pun tawaf dia tawaf umrah. Dia pun sa'i dia sa'i umrah. Kemudian dia bergunting atau dia mencukur kepalanya. Tanggallah ihram dia. Pakailah pakaian berjahit, seluar denggeri dia apa semua, jubah dia apa semua. 3-4 hari kemudian dia pun mandi lagi sunat ihram, pi buat umrah lagi. Wukuf belum ni. 9 Zulhijjah tak sampai lagi. Katalah antara dia sampai ke Makkah, di Makkah sehinggalah hari wukuf, dia buatlah umrah katalah 5 kali. Itulah tamattu'. Kena dam. Maka sampai 8 Zulhijjah nak bergerak ke Arafah, mandilah sunat ihram di hotel, dia pun pakai pakaian ihram. Yang ifrat tadi tak payah dah, memang dah ihram dah. Tamattu' ni dia pun pakai pakaian ihram. Dia pun niat, sahaja aku mengerjakan haji. Mana dia niat dia? Di hotel di Makkah. Yang ifrat tadi niat mana? Di Bir Ali. Kan beza. Tamattu' dia niat haji di hotel. Dia pun turun lobi tunggu bah pun datang bawa dia pergi Arafah, wukuf apa semua. Sampailah habis, dia pun tawaf rukun, dia pun sa'i haji. Baik, dah habis sa'i haji nak gunting mah tak payah, sebab dah gunting tadi Jamratul Aqabah. Cukup dengan doa sudah. Sampai Marwah tak payah gunting-gunting dah. Awak dah gunting di Mina. Waktu lontar 7 biji Jamratul Aqabah tu, nak buka ihram tu, awak dah gunting dah di sana. So bila habis sampai Marwah sa'i haji dia, doa sudah. Ya Allah, terimalah ibadah haji aku apa semua. Selesai. Itu dia panggil tamattu'. Kena dam? Ya, seekor kambing. Dan selalunya duit dam kita serah pada petugas haji, petugas Makkah. Mereka akan urus ketika kita berada di Mina. Terus ada gaduh waktu mereka urus semua. Dan yang ketiga, ni dia yang kata Nabi buat umrah. Yang ketiga, Nabi yang disebut dengan haji qiran. Apa dia haji qiran? Dia pun mandi sunat ihram di hotel Madinah. Ingat elok. Dia pun mandi sunat ihram. Kemudian dia pun sampai Bir Ali Zulhulaifah, dia pun berniat, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah. Dia hentam dua-dua sekali. Nampak? Niat dia dua. Dia buat haji dan umrah serentak. Dan berihram aku untuk kedua-duanya, untuk haji dan umrah. Aku berihram dengannya untuk keduanya kerana-Mu ya Allah. Baik. Inilah haji yang Rasulullah buat, haji qiran. Bergerak sampai Makkah, maka sunat tawaf qudum. Sunat tawaf qudum untuk haji qiran, dia pun tawaf. Habis tawaf, boleh tak sa'i haji? Boleh. Dia pun sa'i haji. Yang qiran ni sa'i haji. Kemudian sampai Marwah, jangan tahallul. Berkekalanlah dia dalam ihram sampai wukuf. Ni bukan ifrat ni. Jadi tengok beza dia. Tengok beza dia kejap lagi. Dia macam ifrat tapi tidak sama. Berkekalanlah dalam ihram dia. Katalah 3 hari lagi untuk wukuf, 3 harilah dalam ihram. Pilah Arafah, 9 Zulhijjah wukuf, selesai semua, pilah tawaf. Dah habis melontar semua, pergilah tawaf. Tawaf dia tu tawaf haji. Tawaf dia tawaf haji. Baik, sekarang kalau dia datang hari tu dia qudum, kemudian dia buat sa'i haji, maka tak payahlah lagi dia buat sa'i haji. Macam ifrat juga.
Tapi kalau dia hanya tawaf kudum saja, dia tak sa'i haji, maka selesai dia tawaf, dia pun sa'i haji. Habis. Apa beza dia? Pergerakan macam sama dengan ifrad. Lepas tawaf kudum kena sa'i, kalau nak sa'i pula sa'i haji. Balik pada Arafah dah tawaf tak payah sa'i kalau dah sa'i. Lebih kurang sama macam ifrad, tapi ada beza tak? Ada. Apa dia? Tak payah buat umrah dah. Ifrad kena buat umrah tak? Kena sekali. Wajib. Kena buat umrah wajib sekali. Dia dah habis semua ifrad, lepas tu sebelum balik dia kena buat umrah sekali. Qiran tak payah, sebab tawaf hajinya itulah tawaf umrahnya. Sa'i haji itulah sa'i umrahnya. Nampak tak beza? Tu dia. Sebab itu haji qiran untuk orang yang sibuk, untuk orang yang nak balik cepat ke negara dia. Dia import export business, jual rokok punya. So dia kena balik, ada meeting lah, apalah, so dia kena buat qiran. Itu untuk orang yang nak cepat pulang. Ada pun Rasulullah, dia kena balik segera ke Madinah, maka Rasulullah melaksanakan haji qiran. Itulah beza dia. Kalau ifrad, lepas dia tawaf ifadah, lepas tu dia sa'i haji, habis. Selesai kan? Lepas tu sebelum balik dia kena buat sekali umrah. Tamattu' umrah dulu sebelum haji. Ifrad haji dulu, lepas tu umrah. Qiran tawaf haji itulah tawaf umrah, sa'i haji itulah sa'i umrah. Yang ini untuk orang yang nak balik cepat macam Rasulullah dan para sahabat. Tu dia hukum simple. Setakat saya bawa jemaah haji, borang yang tabung haji bagi tu, kita duk cek, tak ada seorang pun buat qiran. Semua tamattu' ifrad, tamattu' ifrad. Jaranglah, tak pernah saya jumpa lagi hak buat qiran. Namun Islam membenarkan kalau kita nak cepat pulang ke negara kita, maka bila kata qiran, tawaf haji automatik tawaf umrah, sa'i haji automatik sa'i umrah, dan dia dikenakan dam. Tu dia duduk. Beza dengan ifrad, ifrad lepas tu kena buat umrah, dia tak payah dah. Tu kena masuk kursus haji. Wallahu a'lam. Baik. Okey, tu 4 jenis umrah Nabi. Ulang balik, 6 hijrah tertahan di Hudaybiyah, kemudian umratul qada yang kita nak bahas ni 7 hijrah, kemudian lepas perang Hunain miqat di Ja'ranah, dan yang keempat umrah waktu Nabi melaksanakan haji, dikira umrah walaupun Nabi buat haji qiran. Baik. Umrah yang Nabi, yang Allah sebut ni asy-syahrul haram bisyahril haram, bulan haram, balaslah balik, dicabul bulan haram, balas balik cabul tu pun bulan haram. Maksud dia umrah qada. Baik, tahun 7 hijrah Nabi pun bergerak tengok hukum. Seronok tak kira. 7 tahun dah tak tengok Kaabah. Hari tu 6 tahun 6 hijrah terhalang pula, tak bagi masuk. Patah balik Madinah, berlakulah dam ihsar. Nanti kita bahas nanti bila ada sampai masa dia. Kita bahas dam ihsar 196 Al-Baqarah. Ni 194, 2 ayat lagi. So bergerak tu seronok, tak ada ayat, sebab dahlah stated, dia dah stated dalam perjanjian Hudaybiyah. Nak datang tahun depan, so Nabi datang. Empat tak boleh cabul perjanjian. Mengikut riwayat, orang-orang Makkah, orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang biasa ni, mereka menyangka apa? Ketika Nabi bagi mereka lah waktu Nabi tertahan di Hudaybiyah, kemudian Nabi disuruh balik, penduduk-penduduk Makkah, mereka menyangka Nabi dan sahabat ni cukup lemah. Kira makna hampa ni kira bacui ya. Lebih kurang begitulah.
sangkaan mereka. Lalu riwayat menyebut mereka memasang khemah. Mereka dengar Nabi nak sampai dan mereka tak boleh kacau. Lalu mereka memasang khemah-khemah di atas bukit di Jabal Abi Qubais. Allahu Akbar. Jabal Abi Qubais depan Masjidil Haram. Situlah Nabi Ibrahim alaihi salam memanggil manusia, wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ayat 20 lebih daripada surah Al-Hajj. Nabi Ibrahim panjat Jabal Abi Qubais. Nabi Ibrahim tanya dekat Allah, ya Allah, aku nak panggil macam mana? Suara aku kan kuat tara mana? Allah kata, hang panggil, hang seru lah, nanti aku panggil mereka. Allahu Akbar. Itulah ada pandangan, wallahu a'lam, itulah ada pandangan mana-mana ruh yang menyahut dengan sambutan labbaik Allahumma labbaik. Bila diseru kepada haji, ada ruh yang menyahut. Berapa kali ruh tu sahut? Dia sahut sekali, dia sampai sekali. Wallahu a'lam. Ada pula pandangan begitu, wallahu a'lam. Yang penting ada ayat dalam Quran. Di Jabal Abi Qubais itulah Allah menceritakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah hampirlah hari kiamat dan telah terbelah 2 bulan menjadi 2. Kisah bulan terbelah 2, surah Al-Qamar ayat pertama. Disitulah peristiwa dia. Nabi tunjuk bulan terbelah 2. Allah sebut dalam Quran. Siapa tolak, kafir habis. Jangan duk merepek, betul ke ni? Jangan. Itu Quran. Bulan belah 2. Bulan duk ada lah ni. Ya Rabbal Alamin. Hadis tak saya cakap lah, hadis Ibnu Abbas, Bukhari, sahih semua. Dan di Jabal Abi Qubais itulah musyrikin Makkah, orang-orang kampung Makkah ni, orang-orang bawah ni, mereka pacak kemah. Waktu tu tinggilah Jabal Abi Qubais, tak macam sekarang. Dulu tentu dah lembah. Kan sebab tu dia panggil Makkah. Bakkah makna lembah, kawasan kering. Wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tak ada sebarang tumbuh-tumbuhan. Ayat 37 surah Ibrahim. Itulah dia Makkah. So tentulah zaman Nabi, dia punya lembah tu tak boleh kita nak bayang. Kaabah duduk bawah. Zaman lah dah data banyak. So mereka pacak khemah. Geng-geng penduduk Makkah ni, mereka pacak khemah, mereka tunggu Nabi masuk. Sebab mereka dapat maklumat daripada pemimpin mereka. Kata Muhammad dah lemah, Muhammad dah orang Madinah ni kena penyakit demam lah, macam-macam lah. Nabi tahu. Maka Rasulullah masuk untuk memulakan tawaf. Maka Rasulullah mengarahkan para sahabat membuka ihram di sebelah kanan, tunjuk bahu. Itu sejarah dia. Dia panggil ittiba'. Buka bahu tu bila bagi muslimin ihram tu. Buka bahu tu waktu kita nak start tawaf. Tu sunnah dia. Bukan pergi buka di KLIA. Apa ramai tak faham hukum. Buka di KLIA ni dia cacau. Kan? Cacau tu ada 3-4. Duk tahu ni, bulu ketiak macam bunga kobis. Tunjuk kat orang tu. Hukum tak mau mengaji. Buka waktu nak masuk, nak tawaf. Pasal apa? Tuan-tuan, orang kalau nak bergaduh, dia seng-seng lengan tu, tarik tu sampai tunjuk bahu, gedebe. Kan? Orang nak gaduh,
Jak budak sekolah tarik baju kan, tunjuk bahu tu, gedebel lah. Tu dia. Nabi nak tunjuk ke orang Makkah, oi, hamba ingat kami sakit ke? Hamba ingat kami lemah ke? Lalu sahabat semua tunjuk bahu. Hoi, dia lain tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tahu peminat wrestling. Tengok muka aku tahu. Saya tak minat. Cuma tengok kalau Hulk Hogan ke, Hulk Hogan lawan The Rock lah, kaya dah berlakon. Kan, bila dia nak rembat tu, dia buat apa? Bahu. Dia mana tepuk pungkok dah, mana ada. Dia nak rembat tu tepuk pungkok tu darai. Tak ada pasal. Tak ada dia pasal. Dia tepuk bahu. Memang nak main aku. Oh, takut lawan tu. Ni bahu. Ada pula pi buka belah kiri pun ada. Kita tegur marah. Saya duk mengaji kiri, ustaz mana? Lepas tu dia jual nama ustaz tu. Nabi ajar kanan bukan kiri. Buka kiri pun dah. Nabi buka bahu. Kira selempang tu tarik ihram kita, bahu terbuka, sahabat semua boleh bayang Sayyidina Umar jalan. Hampa kata kami lemah. Ni kami masuk. Puak-puak musyrikin Makkah mengikut riwayat, bila tengok lagu tu depa terperanjat. Pemimpin kita kata depa demam ni, demam apa? Berdebu naik, sahabat bergerak. Depa kena kencin ya puak-puak ni, sama bela. Dok kena kencin situlah, dok percaya buta. Rupa kena kencin. Hambela nombor apa yang ada, nombor ekor atau aku tahu. Dok kena kencin itu. Allah, lama dah kena kencin. Musyrikin Makkah bercakap. Dia kata, weh, kita kena tipu ni. Pemimpin kita kata Muhammad lemah. Lemah apa tu? Cuba tengok. Nabi berjalan, sahabat berjalan dengan bahu terbuka. Jalan tu Allah, debu naik. Musyrikin menjadi takut. Hukum pertama, ittiba'. Bila nak tawaf, habis tawaf, sa'i tutup. Masa sa'i tutup, tolak balik. Ni ada sa'i pun buka lagi. Letih. Bisa okok lah tu, confirm. Sa'i tutup, waktu tawaf sahaja. Baik, apa Nabi buat? Datang hukum nombor 2, hukum ramal. Makna ramal? 3 pusingan pertama berlari-lari anak. Tawaf ada 7. 3 round pertama Nabi dan sahabat berlari-lari anak. Hukumnya dipanggil ramal. Kenapa Nabi berlari-lari anak 3 pusingan pertama? Hampa kata kami demam. Ini dia, kami demam. Hampa kata kami sakit. Ni, kami lari elok. Lagilah bertambah pucat puak-puak Makkah tu. Demam apa lagu ni, duk berlari laju elok. Masuk yang keempat, barulah Nabi berjalan melengkapkan 7 pusingan. Maka datang hukum ramal. So kita boleh buat? Boleh. Ada yang berlari laju pun ada, macam 100 meter tawaf pun ada. 3 pusingan. Ni geng India, geng Sri Lanka apa semua ni, depa lagu tu kadang-kadang lari laju 3 pusingan. Depa syok, lepas tu depa jalan biasa. Kalau sa'i tu dia hentam berlari straight. Kita kata takat lampu hijau dia dak, dia hentam sampai maruah. Puak-puak boleh kira orang. Kita terus tak berlari terus, jalan lenggang kangkung. Tak larat, letih. Main lampu hijau tu buat slow, letih. Tak kisahlah, tak adalah jadi rukun, sunat aja. Tu dia 7 hijrah, umrah qada. Datang 2 hukum. Pertama ittiba', kedua ramal.
Ramal ialah berlari-lari anak 3 pusingan pertama. Ada sebab Nabi buat, nak tunjuk pada orang musyrikin yang sedang berkhemah di Jabal Abi Qubais. Dia apa tengok-tengok tu, dia berkata jam kita. 8 Hijrah tahun depan Fathul Makkah selesai, setahun dah. Nampak tak? Hebatnya Allah susun kerja dakwah. Hebatnya Allah susun untuk Rasulullah. 7 Hijrah Nabi mai, buka bahu, mereka gerun dah. Rokok untuk apa nak isap dah, naik takut. 8 Hijrah selesai Fathul Makkah. Ya Rabb, Allah susun dengan cantik. Baik, itu maksud dia. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Cabul bulan haram, balas bulan haram. Maka dicabul Nabi, maksudnya dicabul Nabi nak buat umrah tahun 6 Hijrah. Dicabul kehormatan Zulqaidah. Siapa yang halang? Abu Sufyan. Apa tak apa, Nabi kata aku balik. Jampa suruh balik, aku balik. 7 Hijrah datang, bulan haram juga, Zulqaidah. Maka namanya umrah Al-Qadha. Itu maksud. Baik. Wal hurumatu qisas, dan kehormatan dibalas jua. Kalau dicabul, balaslah dengan seimbang. Kehormatan kita dicabul. Ini luaslah orang zalim kita. Bunuh seseorang, balas balik bunuh. Contoh, baik itu Islam dia jaga. Han tak boleh cabul orang, han tak boleh rogol orang, han tak boleh curi harta orang. Islam jaga hak. Han buat, han kena. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Hendaklah dibalas pencerobohan itu, pencabulan itu sesuai dengan apa yang telah dicerobohi. Dalam kes ini Allah Ta'ala aja, kalaulah waktu Nabi masuk tu berlaku pencerobohan, orang musyrikin ganggu, maka Nabi diperintah Allah membalas walaupun di tanah haram, dengan syarat orang Makkah start dulu. Tu dia. Tak boleh kan perang bulan haram? Tak boleh. Tapi kalau Abu Sufyan mula dulu, maka Allah pesan ke Nabi, boleh balas walaupun bulan haram dan di tanah haram. Kenapa boleh? Sebab musuh mula dulu. Tu dia hukum. Allahu Akbar. Ini kehormatan bulan haram. Baik, akhirnya wattaqullah. Allah kata bertakwalah, takutlah pada aku. Janganlah maksud dia kamu membalas lebih daripada qadar. Kamu boleh balas kalau kamu dicerobohi. Maksudnya waktu Nabi masuk tu, tadi kita sebut wal hurumatu qisas, hukum qisas. Kalau kehormatan dicabul, adanya hukum balas qisas. Itu hukum lain. Baik, nak sebut yang ini. Waktu Nabi masuk, kamu dicerobohi, kamu diganggu, maka boleh balas walaupun di kota Makkah. Sedangkan tanah haram tak boleh berperang, tak boleh buat benda tak elok. Sayyidina Umar kata, siapa yang buat dosa di tanah haram dibalas dengan 2 kali ganda. Beza tempat lain. Tempat lain dosa dia buat katalah 10, tanah haram 20 dosa dia. Jangan cari pasal. Kehormatan tanah haram. Allahu Akbar. Baik. Lalu Allah kata, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Habis, insya-Allah kalau ada rezeki, kalau PKP tak bersambung, kita jumpalah bulan depan, insya-Allah. Kalau bersambung, tak tahulah kita nak kata dengan Chinese New Year-nya coming soon kan, kita tak tahu. Hari ni kes turun sikit lah, turun tak turun 3,000 juga hari ni. Kemarin 4,000 lebih, hari ni 3,000 lebih, turun 1,000. Mudah-mudahan. Ada kluster baru pula, macam-macam. Kedah pun ada kluster baru. Dan keberangkalian jangkitan di Kedah, saya dengar tadi 1.24, tak silap saya. Dia panggil R0 tu. Keberangkalian untuk dijangkiti. Tiap-tiap negeri tadi, DG, Director of General Ministry of Health, bagi tadi saya dengar dalam radio tadi, dia umum tiap-tiap negeri Perlis 1.5 lebih. Tak apa Perlis tu pun, tu yang PKP tu.
Dah lah kawan, tak boleh pergi mana, nak pergi Siam tak boleh, turun bawah tak boleh, kena juga. Kedah 1.29 ke 24, lebih kurang begitulah, makna tinggi. Keberangkalian jangkitan tu tinggi. Dia kerajaan nak cuba turunkan sampai 0.5. Turun 0.5, kita selamat insya-Allah. Itulah PKP. So sabarlah, sabarlah. Kami lagilah asatizah, lagilah tuan pun fahamlah, kami lagilah terkesan. Sabar, buat macam mana? Kita bukan minta, kita tak minta. Dan wabak ni kalau tak dikawal berat, dan menjaga nyawa ni tugas kerajaan, menjaga nyawa rakyat. Maka kena antara kaedah ni kita kepung, stay at home. Tu pun nak tengok 2-3 hari lagi nak kena ligan dengan polis. Puak-puak lorong tikus ni ramai kan, geng-geng lorong tikus ni apa dikira orang. Ada gelang pink pun dia berjalan keluar. Puak-puak ni ketegak lah, sepak pungkok baru tahu. So ikutlah arahan, doa elok. Yang paling penting kita minta ampun dengan Allah. Dosa kita banyak, ya Allah kita minta ampun. Sunat taubat. Walaupun kita boleh semayang Jumaat 50 orang boleh, semayang waktu 5 orang, tak macam PKP awal dulu apa pun tak boleh. Ini boleh solat Jumaat, ikut giliran lah. Ikut giliran, insya-Allah boleh. So doa besok hari Jumaat kan, tuan-tuan semayang sunat taubat. Hak boleh semayang Jumaat ni, semayang sunat taubat. Lepas solat Jumaat tu semayang sunat taubat 2 rakaat, minta ampun dengan Allah. Dosa kita banyak, Allah uji kita, minta Allah angkat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan saya ulang balik, kalau ada rezeki kita jumpa bulan depan, tengok suasana. Kalau PKP tak sambung, insya-Allah. Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan negara kita daripada COVID-19 dan menyelamatkan seluruhnya satu dunia, insya-Allah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam' marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.